Manusia ni dia ada tujuan dia. Allah Ta'ala tak lantik yang namanya gunung ganang, laut, sungai, tasik, pokok menjadi khalifah pemimpin, tapi Allah Ta'ala lantik manusia jadi pemimpin. Maknanya kita ada tugas besar yang bukan kaleng-kaleng punya tugas, bukan biasa punya tugas. Adik-adik sekalian, tugas manusia apa dia? Nombor satu, untuk baik hadirin sekalian, tajuk kita yang telah dibincangkan pada malam yang baik ini iaitu apakah maksud kemerdekaan sebenar. Ini dia. Biasa kita alhamdulillah 66 tahun ya, dengan penuh bangga dan penuh ya rasa terima kasih kepada Allah di atas anugerah 66 tahun kemerdekaan. Lalu kita pun sebut merdeka. Ini dia. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Merdeka ke tak merdeka sebenarnya kita ni? Ini dia. Nanti malam ni genap ya 12 malam ni ya, ambang merdeka 31 Ogos, masing-masing bunyi mercun lah apa sebagainya. Kita pun menyambut ya hari kemerdekaan kita yang ke-66 tahun. Malaysia telah mula dijajah tahun 1511. Lebih 400 tahun kita dijajah. Dan alhamdulillah pada 1957 Malaysia telah mencapai kemerdekaan. Maka apakah kemerdekaan sebenar? Ya, yang dibincangkan pula tajuk kita ni khusus pada juga untuk anak-anak muda. Yang mana kita ni ya, baru-baru lahir kita BBNU kan, budak-budak baru nak up dia. Jadi bila kita duduk dekat dunia ni, sebenarnya nak buat apa duduk kat dunia ni? Ini dia. Nombor satu, kita kena tahu tujuan kita duduk di dunia ni, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Tujuan duduk di dunia ni bukan saja-saja, bukan untuk bergolek-golek atau tilam, main PUBG, Mobile Legend, FF tak ada pintu, bukan. Ini dia. Tapi tujuan kita duduk di dunia ni, dia ada tujuan besar. Kalau sekadar duduk di dunia, sekadar makan, ayam pun makan. Ustaz nak tanya, ayam pergi masjid ke tak pergi masjid? Ayam. Lembu semayang ke tak semayang? Kalau tak semayang macam apa? Tak cakap. Tapi macam itulah. Ya, lembu tak semayang, lembu tak baca Quran. Jadi siapa tak semayang macam lembu. Kal an'am balhum adal, macam binatang, teruk lagi daripada binatang. Manusia ni dia ada tujuan dia. Allah Ta'ala tak lantik yang namanya gunung ganang, laut, sungai, tasik, pokok menjadi khalifah pemimpin, tapi Allah Ta'ala lantik manusia jadi pemimpin. Maknanya kita ada tugas besar yang bukan kaleng-kaleng punya tugas, bukan biasa punya tugas. Adik-adik sekalian, tugas manusia apa dia? Nombor satu, untuk mentaati Allah. Ini dia. Nombor dua apa dia? Tugas kita untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas kita yang ketiga apa dia? Untuk kenal Allah. Yang keempat, tugas kita apa dia? Tugas kita kat dunia ni adalah untuk apa dia? Untuk saling nasihat menasihat. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Berpesan-pesan kepada kebenaran dan kesabaran. Ya, jadi hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, maka nombor satu, merdekanya kita macam mana? Iaitu maksud merdeka sebenar adalah bebas dari penghambaan sesama makhluk kepada penghambaan kepada Allah. Ya, maksudnya kita total hidup ini kita lebih mengutamakan Allah berbanding yang lain. Itulah maksud kemerdekaan sebenar. Tapi kalau tak kala mana hayya 'alas salat, bunyi azan boleh leklu. Ini dia. Ya, maknanya kita utamakan dunia ke Allah? Dunia. Bila utamakan dunia, belum merdeka lagi, belum. Ya, merdeka bebas dari sudut, boleh pergi kedai, orang Jepun tak tangkap. Ya, boleh pergi sekolah tak kena bom. Merdeka cuma dari sudut fizikal, tapi dari sudut mental, dari sudut hati, rohani kita, jiwa kita masih lagi dibelenggu dengan ya penjajah ni. Nombor satu, nafsu. Yang kedua, keinginan. Yang ketiga, ya, iaitu apa dia? Ya, syaitan. Dan yang keempat, kebiasaan. Biasa maksudnya asal jumpa membawang, biasa tu.
Kan? Keinginan-keinginan. Ya, kalau adik-adik keinginan untuk main game contoh kan. Ya. Kemudian apa lagi? Nafsu. Kemudian syaitan, bisikan-bisikan. Kita masih lagi terperangkap. Ya. Barang siapa yang dalam hidup ini dia matang dalam hidup. Inilah kemerdekaan sebenar. Matang ni maksudnya apa dia? Matang ni maksudnya dia lebih mengutamakan Allah berbanding yang lain. Nak tahu matang tak matang? Kalau dulu waktu muda-muda darah panas, benda boleh gaduh buat apa bincang, betul? Tapi sekarang bila dah matang, benda boleh bincang buat apa gaduh. Itu dia. Nombor dua, bila mana kita matang, kita apa dia? Kita tak ada sifat hasad dengki kepada orang lain. Ni baru merdeka betul. Ya, kadang-kadang jiran beli kereta baru, dia yang pakai, kita yang panas. Ini dia, kita yang demam. Kenapa mak tak boleh tengok jiran depan rumah mas daripada sini sampai sini? Habis tu mak yang migrain dia. Jiran yang pakai, kita yang panas. Tu tak merdeka lagi. Ini dia. Ya, hadirin sekalian, kita semakin matang, bertambah umur, kita dulu kita nak jawatan, kita nak harta, kita nak pengikut, kita nak tahta, kita nak rupa, nak segala yang dilihat oleh manusia. Tapi bila mana kita berjiwa merdeka, kita semakin hari yang dulu kita nak, semakin hari kita tak nak. Kenapa dia? Kerana kita tahu setiap nikmat itu ujian. Ini dia. Ya, dulu tak dapat jawatan, disepak kerusi dicampak. Kenapa saya tak dapat jawatan? Saya tak layak ke? Saya tak handsome ke? Ini suara tak merdu ke contoh. Ya, tapi sekarang bila mana kita tak dapat jawatan, kita sembahyang apa dia? Ya, kita bukan sembahyang, kita sujud syukur. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bebaskan saya daripada apa dia? Ujian, bebanan, tanggungjawab yang saya perlu kena tanggung, yang perlu kena jawab depan Allah. Kalau malam ni ada orang telefon kita, bang, boleh tolong tak angkat barang daripada Greek Perak pergi ke Pahang? Ini dia. Barang semua ada 5 tan. Ya, dalam hati kita, alamak. Betul tak? Tiba-tiba WhatsApp lagi, tak apalah, ya, dah ada orang lain yang tolong. Kita cakap apa? Alhamdulillah. Patutnya bebanan tadi kat kita, tiba-tiba ada orang ambil bebanan tu. Kita cakap apa? Alhamdulillah. Patutnya jawatan tu, bebanan tu kat kita, tiba-tiba ada orang sanggup ambil. Kita cakap apa? Alhamdulillah. Nampak? Kalau dulu kita nak duit banyak. Kenapa nak banyak? Ustaz, bila duit banyak semua boleh beli. Kereta boleh beli, rumah boleh beli, makanan boleh beli, betul? Semua boleh beli. Kenapa nak beli? Sebab bila saya beli saya happy. Iya ke? Berapa banyak orang yang dulu dia nak, bila dia dapat dia menyesal. Bang, belilah mesin kurus bang. Berbulan-bulan. Lala suami tu beli. Lala dibelikan kurus tak? Tak. Yang kurus tu mesinnya. Berapa banyak dalam hidup ni kita nak, kita menyesal dengan apa yang kita minta. Nak kahwin, menangis. Sekarang menangis, kenapa? Nak cerai. Allah. Dulu hari-hari menangis, doa, ya Allah, saya teringin nak rumah dekat puncak alam. Dekat puncak alam. Kita pergi riki-riki tengok cantik kawasan, ya, strategik. Dah beli sekarang, kenapa nak jual? Ustaz, tak boleh. Jiran mulut-mulut puaka, contoh. Berapa banyak dalam hidup ni yang kita minta, akhirnya kita menyesal. Itu tandanya apa dia? Tandanya belum tentu bila kita dapat, kita bahagia dengan apa yang kita nak. Lepas tu dalam hidup ni, bila mana kita nak bahagia, bukan dengan apa yang kita nak, tapi apa yang Allah nak. Ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah akan jaga kita. Dalam hidup ni, jangan cari senang, tapi carilah ketenangan. Kerana orang senang belum tentu tenang, tapi orang yang tenang pasti senang. Tenang ribut jiwa. Siapa tak tahu lagu tu? Adik-adik semua tahu kan? Nampak? Yang tak tahu, warga-warga, ya, otai-otai. Yang laser sunat semua tahu. Betul tak? Ini dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hidup ni, semua orang nak tenang. Carilah, siapa pun semua nak. Sebab apa nak makan? Nak tenang. Sebab apa nak pergi kerja? Nak tenang. Tak ada duit, Ustaz, pening kepala. Belum tentu kita bila ada duit kita tenang. Berapa ramai orang ada duit dia tak tenang. Siapa tu, Ustaz? Siapa yang banyak duit mesti tak tenang. Siapa yang banyak duit tak dia tenang, maknanya belum banyak. Itu dia. Faham ke faham? Ya, saya nak tanya, siapa yang pakai selipar sekarang ni harga 500,000, tenang nak duduk dalam ni?
Tak tenang. Sembahyang duk toleh-toleh. Saya tanya ni, toleh-toleh banyak ni mazhab mana? Ustaz, saya setengah juta. Saya nak bagi tahu hadirin sekalian, bukanlah dengan harta yang banyak kita menjadi manusia yang tenang. Bukanlah dengan jawatan yang hebat kita menjadi tenang. Kerana apa dia? Kerana manusia ni dia sifatnya apa dia? Manusia yang paling menggelabah dan tak tenang. Dapat apa pun tak tenang. Bila dia jadi tenang, bila dia qanaah, bila dia hatinya disandarkan kepada Allah, apa pun dia dapat alhamdulillah. Jatuh motor pun alhamdulillah. Ni hebat jiwa merdeka. Ya, jatuh motor merdeka. Kan? Jatuh motor. Ya, alhamdulillah. Kenapa cakap alhamdulillah? Seronok ke jatuh motor? Tengok, saya punya motor ni dah terbelah 8. Agak-agak macam mana? Ni kalau terbelah 8 ni dah tinggal batu nisan tau. Tapi alhamdulillah saya hidup lagi. Alhamdulillah lah, Allah panjangkan umur. Ini dia. Maknanya orang yang jiwa merdeka dalam ujian masih melihat nikmat. Ini dia. Ya. Bila mana sakit cakap alhamdulillah. Kenapa? Ustaz, dengan sakit menggugurkan dosa, mengangkat darjat saya, bagi saya ruang muhasabah. Ada seorang makcik, saya ceramah di Kampung Delik, tak jauh daripada sini. Ustaz, suami saya alhamdulillah kaki kena potong kencing manis. Dia cakap alhamdulillah. Kenapa makcik cakap alhamdulillah? Alhamdulillah Ustaz, suami saya jenis tak sembahyang. Semenjak kaki kena potong, alhamdulillah sembahyang. Dan mati saya kenapa tak kena potong awal lagi? Ini dia. Ya, nak bagi tahu semua ujian itu nikmat, dan semua nikmat ujian. Siapa-siapa yang dalam hidup bercita-cita untuk mendapat nikmat, maka ketahuilah anda juga sedang bercita-cita untuk mendapat ujian. Dulu tak ada motor, nak motor. Bila dah dapat motor, kemalangan. Bila dah dapat motor, kena saman. Bila dah dapat motor, ujian. Ada tak? Ada. Dulu nak sangat anak. Bila dah ada anak, ujian anak. Betul ke betul? Sebab itu ada di antara kita yang belum lagi diberi rezeki anak. Orang lain kadang-kadang kita jealous. Ustaz, orang tu kejap-kejap terberanak. Dia beranak. Saya ni kahwin lama dah. Ada yang kahwin terus anak 5. Macam mana tu? Dia kahwin janda anak 5. Allah. Patutlah kata. Ya. Begini tuan-tuan. Allah Taala ni asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Boleh jadi apa yang kita tak suka dalam hidup ni baik bagi kamu. Boleh jadi apa yang kita suka belum tentu baik. Allah mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Kita nak anak, ya, Allah lebih mengetahui rahsia sama ada kita ni baik ataupun tak dapat anak. Tuan-tuan, anak ni tuan-tuan, nak membina anak lebih payah daripada untuk membina KLCC, KL Tower, Tun Razak Exchange, Menara PNB. Apa lagi? Ni dia. Ya. Kerana Allah Ta'ala bila tak kurniakan kita nikmat anak, Allah Ta'ala sedang selamatkan kita daripada ujian anak. Kerana persoalan di akhirat berkenaan tentang anak, lagi ramai anak, lagi banyak persoalan anak. Begitu tuan-tuan. Dulu kita dapat anak, alhamdulillah. Tak dapat anak pun alhamdulillah. Allah selamatkan saya daripada persoalan anak. Dulu dapat harta banyak, alhamdulillah. Tak dapat harta banyak pun alhamdulillah. Allah Ta'ala selamatkan saya daripada persoalan harta. La tazulu qadam abdin hatta tus'al arba'. Tidak akan berganyak kaki anak Adam di hari akhirat nanti sehingga ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, apa dihabiskan, an umrihi fima afna. Yang kedua an jasadihi fima ablah, tentang jasadnya apa yang telah dirasakan. An ilmihi ma amila bih, tentang ilmunya apa dia amalkan. Dan an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan hartanya daripada mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan. Tuan-tuan, cari harta ni memang mumet, tahu mumet, pening. Tapi sebenarnya yang paling susah bukan cari harta, tetapi persoalan harta. Daripada mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan. Hadirin sekalian, orang mukmin ni tak kisah duit banyak ataupun sikit, kerana dia tahu tujuan cari duit. Ini dia. Tak salah nak cari banyak, tapi tahu tujuan. Kerana Islam, dia bukan tanya tentang daripada mana duit itu dapat. Halal memang halal. Keluar pagi, balik gelap, keluar gelap, balik pagi. Bukan merompak, bukan mencuri. Tapi cari harta untuk apa?
Kalau cari harta untuk apa dia? Li'i'la'i kalimatillah. Ya, untuk meninggikan kalimah Allah. Cari harta untuk apa dia? Untuk menegakkan syariat agama dalam diri, keluarga, masyarakat dan negara. Silakan untuk menjadi orang yang kaya. Tetapi kalau kaya sekadar untuk sombong, maka terimalah besok di hari penghakiman setiap harta akan diaudit oleh Allah Ta'ala, lepas ke tak lepas, tuan-tuan. Baik itu ibu-ibu sekalian, lepas ni nak beli tudung, ingat, agak-agak kita ni lepas ke tak lepas, besok nak kena tanya depan Allah. Ni dia, tudung dah macam-macam tudung. Tudung apa dia? Tudung fasa sandar dah lama tersandar. Tu belum tudung siakap, ikan gelama, bawal dan sebagainya. Ya. Kerana setiap harta dan nikmat itu tidak ada nilai. Kopiah tidak ada nilai, jubah tidak ada nilai, serban tidak ada nilai. Ya. Semua nikmat tak ada nilai. Air ni tak ada nilai. Bila dia jadi bernilai? Bila diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan isi minyak, takut berhenti tengah jalan. Bismillah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, rezeki yang kita sempat pakai cuma 3. Nombor 1 yang sempat minum. Walaupun isi 1 cawan, yang sempat minum tu rezeki saya. Baru ada nilai. Kalau tak, macam tu je lah. Serban beli 10, pakai 1. Lagi 9 tu. Lalas kena makan dengan cencurut, tahu? Ya, kena makan dengan tikus, dikrokoti, tahu? Digigit dengan tikus. Contoh, ya, ibu-ibu sekalian, tudung pun macam tu. Ya, yang tudung bawal siakap ikan gelama tu, saya banyak pergi kuliah muslimat. Tudung tu rasanya tiap-tiap bulan tudung yang sama aja. Mana yang tahun 60-an, 70-an tak pakai dah tak ikut trend, ustaz. Maknanya yang kita tak pakai semua tak ada nilai. Wahai pengumpul-pengumpul, setiap di antara kita ada pengumpul. Pengumpul kayu golf, batang mancing, sport rim, apa lagi kumpul? Kumpul apa? Kan ada kumpul jam, kan? Kumpul apa? Macam-macam kumpul. Semua nak kena tanya depan Allah. Duduk di dunia bukan untuk kumpul. Ya, orang barat kata nak kaya, simpan harta. Islam kata nak kaya, belanjakan harta. Balik rumah tengok mana-mana harta kita yang tidak bernilai. Walaupun harganya ni jam 400,000. Ni periuk harga 500,000 juta, tapi tak gunakan. Periuk nasi. Wah, ini pasal mahal sangat ni. Ini ustaz pakai niat je dah masak. Hebat. Patutlah 500,000 juta. Contoh, pakai tak? Tak pakai. Belum niat. Ini dia. Contoh, ya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua nikmat balik rumah tengok mana-mana nikmat yang tidak ada nilai. Contoh, sejadah kita, ya, ada 100. Macam surau dah rumah. Hampir ada 100 helai. Yang pakai cuma 5, maknanya lagi 95, hadiahkan di mahkamah tahfiz yang berdekatan. Contoh. Ya, ada kitab-kitab, banyak kitab-kitab. Mungkin dulu kita keturunan wali-wali, tok-tok guru ke apa, kitab banyak bahasa Arab, kita pula tak faham. Korea boleh baca, bahasa Arab tak boleh. Ya, ialah kita mungkin keturunan ulama. Kitab-kitab ni hantar tahfiz, letak di library, anak-anak tahfiz baca. Contoh, mana-mana yang kita tengok tidak ada nilai, kita jadikan dia bernilai. Itu baru merdeka sebenar. Ini dia. Kerana kita duduk di dunia ni sempat guna 3 je. Yang pertama kita sempat makan, sempat minum. Ini dia. Ya, dalam hidup ni hadirin sekalian, ya, kalau tempat Jawa tahulah, lepas ada kondangan, kondang mangan, ada bontrot lagi. Ya, kalau kenduri tiap-tiap malam, kenduri, muputi, sunatan, kondangan, apa lagi? Ya, tahlilan, apa lagi? Ya, muputan, macam-macam kenduri. Lepas kenduri makan, go bontrot lagi. Tahu bontrot? Nasi ambeng. Ya, bawa lagi nasi. Dan nasi tu semalam punya kenduri, 2 minggu lepas punya kenduri, esok punya kenduri masuk dalam pita ais. Siapa yang makan pita ais? Ini dia. Lalas dikuang. Anak-anak 5, tapi mana dekat rumah? Kat sekolah, ada yang dah kahwin, UiTM, MRSM, USIM, Sabah. Akhirnya orang dipangan, dikuang. Buka, rasa macam nak basi dah lah, ya, buang. Yang rasa tu ialah rezeki kita, yang lain dibuang. Nampak tak? Baik itu, jangan kita takut kalau kita ada bawa bontrot 2-3, sebelum sampai rumah tengok mana lampu yang hidup rumah jiran, bagi. Belum tentu besok kita makan. Ustaz, pita ais ada, besok saya panaskan, besok ada rezeki besok. Tak percaya tengok, besok datang rezeki besok, yang lama tak dimakan dibuang. Betul ke betul? Nampak? Yang kedua, ya, rezeki kita yang sempat kita pakai.
Dalam hidup ni, berapa banyak kita ni suka membeli. Setiap orang ada pembaziran dia. Ada orang suka beli apa dia? Ya, suka beli pasu, penuh pasu bunga. Siram bunga daripada pagi sampai petang, tak pergi kuliah duha. Siram bunga je. Contoh kan. Mulai daripada sekarang, mana yang patut-patutlah. Kalau rasa kita patutnya dua pasu je. 5 pasu. Jangan sampai 100 pasu, banyak sangat. Buat dengki orang je. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita bukan duduk di dunia suruh tanam pasu je, suruh siram bunga je. Banyak kerja lain kita nak kena buat. Biar hidup di dunia kita tahu tujuan kita. Kita bukan duduk di dunia pagi petang siang malam untuk mancing aja. Habis sedikit kita bang mancing udang aja, kahwin dengan udang aja lah. Kan? Biar kat dunia ni seimbang dalam hidup kita. Biar kita tahu tujuan kita duduk di dunia kita. Ya? Kerana apa dia? Kerana kita cari banyak, belum tentu kita sempat guna banyak kat dunia ni. Tanah, contoh tanah, kita beli tanah. Ada orang dia tengok je apalah membazir beli emas sampai sini. Habis tu haji beli tanah sampai 100 hektar tu. Ini dia. Apalah dia membazir beli kereta. Setiap orang ada pembaziran yang tak sama. Yang ni kumpul kereta, ni kumpul motor, ni kumpul tanah, ni kumpul rumah sewa, ni kumpul apa dia. Setiap orang ada dia punya cara. Hubbud dunia dia. Rasulullah sebut dua yang tidak akan tua, panjang angan-angan dan juga tamak. Orang tamak selalu rugi. Ustaz, ya ke kalau kita simpan harta lagi banyak, belanjakan harta lagi banyak? Saya rasa simpan lagi banyak. Kalau tabung lalu saya buat tidur. Alhamdulillah selamat duit aku. Kalau saya simpan daripada muda, ya, saya rasa boleh dapat simpan ratus-ratus ribu. Betul. Tapi kalau Allah nak jadikan rugi, tak perlu 40 tahun, tak perlu 4 tahun, tak perlu 4 bulan, tak perlu 4 minggu, tak perlu 4 minit, 1 saat je. Simpan duit dalam bank ada 400 ribu, tak nak disedekahkan. Untuk diri sendiri pun kedekut bin Haji Bahil, datang suruh naik basikal, datang suruh jalan kaki. Haji, duit 4 juta buat apa? Zuhud. Tu bukan zuhud, tu kedekut bin Haji Bahil. Ini dia. Ini dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah sekalian, nak jadi rugi ni sesat dia. Kumpul ni lama, 40 tahun. Ya. Bang, simpan duit dalam bank 400 ribu rugi. Masukkan dalam, ya, investkan. Nanti boleh dapat 4 juta tahun depan. Kita berkelip-kelip mata. Wah, untung ni. Ya. Punyalah Mahatafiz buat pengumuman, masjid buat pengumuman, surau buat pengumuman, TV buat pengumuman. Saya pagi tadi buat pengumuman juga. Ya, saya setiap Rabu di TV Ahli Jerah 6.30 pagi buat pengumuman untuk tabung, ya, satu masjid, untuk dana nak siapkan masjid. Hari-hari pengumuman sedekah. Kita pun buat aja. Allah nak jadikan rugi. Masuk 400 ribu, rupanya kena scam, menangis kat bucur katil, melukut di tepi gantang. Adakah ada? Ada. Ramai. Jangan ingat kita simpan duit kita ni, dia boleh apa dia? Dia boleh kekal. Jadi saya sebut ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah akan jaga kita. Cara nak jaga Allah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan, maka Allah Taala akan jaga harta kita. Ada orang jaga harta dengan apa dia? Panggil Pak Gad. Kat rumah dia ada 20 Pak Gad. Ini dia. Berapa banyak sangat ni. Pasang CCTV, pasang Pak Gad. Rupanya diharapkan pagar. Diharapkan pegar makam padi. Diharapkan Pak Gad yang rompak. Ini dia. Rugi ke rugi? Rugi. Ada orang cara dia nak jaga harta dengan apa dia? Datang masjid, datang surau. Itu cara dia. Ya, sebab apa dia? Bila mana dia datang masjid, duit dia masuk dalam tabung. Kat rumah tak ada banyak barang-barang. Haji boleh pergi masjid hari-hari ni, tak takut rumah kena rompak? Rumah saya mana ada apa-apa? Telebesen tak ada, besen je banyak. Ini dia. Dalam hidup ni hadirin sekalian, bila mana kita banyak infak, maka hati kita akan jadi tenang. Sebab harta bila semakin kita kumpul, dia akan menjadi apa dia? Dia akan menjadi rantai yang mengikat. Keabotan orang Jawa panggil. Tahu keabotan, berat. Maka bila kita infak, maka apa dia? Dia akan jadi, hidup ni jadi ringan. Jadi cara nak jaga harta kita ni dengan kita melakukan ketaatan, itulah tanda jaga harta. Ya, tanda jaga harta dengan pergi masjid, pergi surau. Kenapa pergi masjid, pergi surau menjaga harta anak bini? Ya, dengan pergi surau, pergi masjid, kita dapat ilmu, kita balik rumah, kita boleh sampai kepada anak-anak kita. Itulah menjaga anak isteri yang sebenar.
Haji kenapa tak pergi masjid? Jaga anak. Anak umur berapa? Anak umur 30. Anak pun dah ada anak dah, jaga apa lagi? Ini dia. Siapa datang masjid, itulah dia jaga anak dia. Siapa datang masjid, ayah-ayah sekalian, bermakna dia sedang menjaga isteri dia di rumah. Bukanlah yang maksudnya nongkrong 24 jam kat rumah itu, dia tak pergi masjid, dia menjaga isteri dia, bukan. Yang datang masjid lah yang menjaga isteri dia sebenar. Yang datang masjid lah yang menjaga anak dia sebenar. Itu kena faham. Itulah merdeka sebenar. Ini dia. Kalau masih nongkrong kat rumah tu, belum merdeka lagi. Ini sekalian, berapa ramai kawan-kawan kita yang umur 60 belum merdeka lagi. Sebab apa dia? Umur dah 60 tapi tak pergi majlis ilmu lagi. Ulama dah pesan, siapa yang masuk umur 40, sebahagian rezeki Allah dah lengkapkan. Maknanya sebahagian antara kita, siapa yang dah umur 40, dulu nak ada kenderaan, dah ada kenderaan, nak ada rumah, dah ada rumah, nak ada pasangan, dah ada pasangan, nak ada anak, dah ada anak. Maka selebihnya apa dia? Kejar pula akhirat. Siapa yang masuk saja umur 50, maka apa dia? Maka kata ulama, ni dah sampai masa yang matang untuk dituai. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil nyawa, umur 50. Bila masuk umur 60, kata ulama, ini adalah umur celaka. Celaka bagi orang yang dah masuk umur 60 tapi tak kembali kepada Allah. Kerana bila umur yang kita nak kembali pada Allah, 100 tahun, 1000 tahun, ini dia. Siapa-siapa dah masuk umur 60 tak balik lagi kepada Allah, kalau dulu anak-anak kecil dengar azan lari tinggalkan masjid. Bila kita semakin berusia dengar azan kita lari pergi masjid. Kenapa dia? Kerana dulu kita tinggalkan Allah, sekarang kita lari untuk menuju kepada Allah. Ini dia. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, apakah maksud kaya sebenar? Kaya sebenar dalam Islam bukan kaya harta, tetapi kaya sebenar adalah dengan kaya jiwa. Kita nak anak kita kaya supaya dia ada juta-juta. Tuan-tuan, besok bila anak kita besar, juta-juta dah tak pakai. Dunia tidak akan semakin relevan untuk kita. Ya, ini kereta Ferrari harga 27 juta. Kereta ni kereta laju ya, belum tekan dah jalan. Bahaya ni. Kan? Ya, mata dah tak apa-apa nampak, belum tekan dah jalan masuk gaung, na'udzubillah. Suka kakak-kakak belakang tu dia. Itu dia. Ya. Jadi tuan-tuan, kita nak anak kita apa dia? Kaya. Biar pagi sarapan McD, tengah hari makan KFC, petang makan Domino's, malam makan siakap 3 rasa. Cukup seminggu makan macam ini, ya, kubur kata mari. Ini dia. Tuan-tuan hadirin sekalian, kita nak apa dia? Anak kita belikan rumah, boleh. Anak kita beli rumah 4 tingkat. Ya, belum siap. Tuan-tuan hadirin sekalian, ya, belum siap, ya, dah meninggal. Untuk yang terakhir, saya dengar azan dah. Untuk yang terakhir, tapi kalau kita ada anak yang soleh, inilah kekayaan sebenar. Dengan akhlak yang baik, anak yang soleh, anak soleh boleh pimpin kita masuk ke syurga Allah. Baik itu ayah-ayah sekalian, merdeka sebenar ni bukanlah, ya, kita ini berbelenggu dengan harta, tetapi merdeka sebenar bila mana kita boleh melangkah, berjalan, menuju laju, menuju kepada Allah, mengutamakan segala hal dan perkara adalah Allah. Maka itulah maksud kemerdekaan sebenar. Jadi itulah sekadar mukaddimah saya pada malam ini. Oleh kerana masa yang sangat mencemburui, insyaAllah kita akan bertemu lagi pada pertemuan akan datang. InsyaAllah maghrib besok saya ada di Masjid Teluk Paling Megarang ni. Masjid apa nama? Masjid Al-Hidayah. Lagi satu kan ada Teluk Paling Megarang tu yang dekat Kebun Baru, masjid tu ya. Batu 9 tu insya-Allah ya, boleh sambung kat sana pula besok. Jadi sekadar itu daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.